Ya, Ah, sebabnya hari ini adalah hari yang istimewa. Saya memang nak sangat topik kita nak bercakap tentang gigi tak cantik adalah keturunan. Sebabnya Hefni mengalami gigi tak cantik. gigi saya cantik saya Kan baru buat awak styling. kata gigi awak berlapis-lapis waktu kecil dulu. Bila Susah nak masa saya bercakap. kata? Mana pandai lah. Tak, Okey, tapi okey. bagus juga tau je. Sebab Ya. apa? Topik pasal gigi ni kita boleh kaitkan sekali dengan bau mulut awak tu. Okey, kita bersama dengan siapa ni? Kita ada Dr. Ibrahim Syahrudin, Director Eye Care Dental Group MedTweet My. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum doktor. Hai, Assalamualaikum. Salam. Selamat Cantiknya gigi doktor. Kena senyum besar sikit lah. Tersusun. Doktor gigi mestilah kena tunjuk gigi Ya. kan? Doktor okey pagi-pagi tu nampak macam tengah buat renovation nak hari raya. Itulah kita adalah renovation sikit. Orang sebelah kita biasa je. Oh, jiran. Okey doktor, semuanya okey doktor? Ya, Alhamdulillah. Okey. Alright, ini dia kita nak bercakap tentang gigi tak cantik adalah keturunan. Okey. Sebelum tu kita nak tanyalah, betul ke ada orang mengatakan kalau gigi berlapis ni ataupun gigi macam kiranya macam orang panggil herut dulu kecil-kecil kita panggil herut macam tu Herut kan? lain je. Herut lah, betul lah gigi Lain. berlapis. Ya. Gigi berlapis ni di bawah belakang gigi ada gigi. Oh, okey. Jadi gigi berlapis ni adalah disebabkan keturunan. Dan lagi satu, apakah punca bagi gigi berlapis ini sendiri? Okey, sebelum kita jawab tu kita kena tahu apa tu adalah gigi berlapis kan. Gigi berlapis ni biasanya dalam Inggeris kita panggil a crowding tooth lah. So ada juga yang mengatakan dia adalah gigi herut-berut. Maksudnya Betul dah jadi. ataupun yang gigi berada di depan dan di belakang. So betul juga, dua-dua tu betul. So maksudnya crowding ni adalah gigi tu tidak berada di tempat dia dan berlapis-lapis lah kan. Apa punca dia? Antara punca dia adalah gigi tu adalah lebih besar daripada rahang. So rahang tu tak ada kedudukan, tak ada tempat untuk dia nak susun gigi tu dengan baik. Okey, itu adalah sebab pertama. Okey, sebab kedua adalah rahang itu lebih kecil. Okey, daripada biasa. So kalau ada rahang kita jenis yang kecil, jadi gigi yang saiz yang normal tu dia tak ada tempat untuk nak dia tersusun dengan baik, jadi dia akan berlapis lah, satu ke depan, satu ke belakang, macam tu, satu sengit ke tepi, macam tu. So dengan ada lagi dua sebab gigi berlapis ni adalah apabila gigi susu ni tidak dicabut dengan pada waktunya. Maksudnya dia retain, dia berada je, dia kekal je kat situ. Okey. Bila kekal kat situ, gigi adult tu, gigi yang permanent, bila dia nak keluar dia terpaksa pergi ke tepi, ke kanan, ke kiri sebab dia tak boleh keluar. Sebab gigi tu berada di retain kan. Dan last sekali, apabila gigi susu jatuh awal. So kalau jatuh awal pun jadi masalah juga. Contohnya kalau gigi tu terlampau rosak dan terpaksa dicabut, ataupun terjatuh semasa kecil dan gigi tu tercabut. Jadi bila ada ruang, gigi-gigi lain boleh bergerak ke kawasan kosong tu. Jadi bila gigi kekal nak keluar, dia tak ada ruang. Dia dah ke kanan, ke kiri macam tu. So nak jawab adakah ini disebabkan keturunan? Ya, betul. Gigi kecil atau gigi yang besar tadi ataupun rahang yang kecil tadi, dia lebih kepada genetik kan. Sebab kita genetik ni kita ikut kepada genetik kita. Kalau rahang kita memang kecil, anak-anak kita pun kebanyakannya rahang kita kecil-kecil macam tu. Doktor, kalau contoh gigi berlapis ni, ada ke dia akan datangkan penyakit-penyakit kepada individu tu? Okey, betul. Setengah orang ingat macam gigi berlapis ni lebih kepada estetik, nak nampak cantik je. Tak apalah gigi berlapis, apa salahnya. Tapi sebenarnya bila gigi berlapis, dia lebih susah untuk dijaga. Maksudnya bila berlapis, ada banyak celah-celah yang makanan boleh tersekat, bakteria boleh berkumpul and have party in between. Macam itulah. So sebab kita susah nak bersihkan, makanan senang melekat dan susah untuk nak keluar. Kita pun susah nak bersihkan. Bila ada banyak makanan ataupun bakteria berkumpul yang dipanggil plaque dan calculus, dia boleh menyebabkan gigi tu senang berlubang, dia boleh menyebabkan gusi kawasan tersebut mengalami inflamasi ataupun gingivitis, dan paling teruk sekali kalau gingivitis tu teruk sampai ke tulang ke bawah gigi tu, dipanggil periodontitis. So jadi mulut akan jadi busuk, senang berdarah. Macam itulah. Tapi kalau contoh dah sampai ke dewasa memang ada gigi berlapis tu, jadi yang terbaiknya memang kena cabut ke ataupun pakai braces ke ataupun macam mana tu? Okey, kalau yang penting sekali apabila ada gigi berlapis ni adalah kebersihan. Maksudnya seluruh kawasan gigi tu perlu dijaga. Kalau kita kalau nak betulkan, boleh pakai braces supaya gigi
kembali teratur lah. Bila teratur senang nak bersihkan. Kalau tak pun pembersihan harian tu adalah sangat penting. Dan berjumpa dengan doktor setiap 6 bulan sekali juga adalah penting, sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku di celah-celah yang bergigi berlapis tu. Apabila ada makanan tersekat, kita tak tahu pun melekat dekat situ. Jadi kita kena jumpa dentist setiap 6 bulan untuk pastikan semua benda teratur dan buat scaling and polishing lah. Kenapa kebanyakannya macam saya sendirilah, bila kita macam nak pergi ke dentist tu, dia rasa macam berat sebab Oh, dia takut. saya rasa takut sebab saya rasa ngilu tu untuk kita nak tahan 2-3 hari sampai saya akan macam kena makan painkiller. Konon-konon macam saya rasa benda tu akan hilang. Tapi saya nak tanya dengan doktor, sebenarnya kalau kita tak berjumpa dengan doktor langsung, itu ada kiranya macam menambah burukkan lagi lah situasi. Tapi contohnya macam kalau saya ni jenis yang takut, ataupun macam anak buah ni takut sangat nak pergi dengan nak jumpa dentist, macam mana sebenarnya doktor nak nasihatkan kami ni? Sebelum tu doktor, saya tambah sikit. Masalah dia ni berkait dengan gigi bongsu. Saya tak cabut. Dia tak cabut lagi doktor. Okey, dia macam ni. Gigi bila buat scaling tu kadang-kadang ada sensitif kan, ada sensitif sampai lepas tu sakit. Kenapa jadi sensitif tu? Kerana apabila karang-karang gigi macam bakteria yang kita cakap tadi tu dibiarkan lama di sekeliling gigi tersebut, bila buat scaling kawasan tu akan terbuka lah. Okey. Karang-karang gigi yang berada di sekeliling gigi ni dia akan menolak gusi turun bawah. Okey, gusi makin lama makin kecut, makin lama makin kecut. Okey, bila ada gingivitis. Bila gusi tu dah kecut dan kita bersihkan tadi, akan bahagian akar gigi tersebut akan expose, jadi sensitif. Tapi apa akan jadi kalau kita tak jumpa doktor gigi dan tak bersihkan? Kalau kita tak jumpa, gusi ni akan mengecut lebih lagi. Dia akan mengecut lebih dalam gigi akan nampak lagi lama lagi panjang, gusi akan senang berdarah dan lama-lama gigi tu boleh goyang dan jatuh. Tapi biasanya dia sensitif tu hanya apabila pertama kali jumpa doktor gigi ataupun pertama atau kedua kali. Tapi kalau dah selalu jumpa, dah sentiasa bersih, gusi ni boleh kembali sembuh dan boleh pegang gigi ni dengan baik. Jadi tak adalah sensitif. So biasanya yang sensitif dan sakit ni adalah orang yang jarang jumpa dentist lama. So kalau jumpa 6 bulan, lama-lama keadaan gusi tu akan jadi lebih baik. Okey. Betul tadi cakap dia boleh guna gigi, tapi bukan sebab bahan-bahan yang berkafein, tapi bahan-bahan yang ada pewarna ataupun So contohnya dalam kopi ataupun dalam teh, dia ada bahan-bahan pewarna yang melekat di gigi. So kalau kita makan kicap, kalau kita makan tandoori chicken pun antara yang tinggi dalam menguningkan gigi ataupun stain getih. So itu boleh menggunakan gigi. Tobacco pun salah satulah. Okey, apakah cara-cara untuk menjaga gigi? Senang. Pada saya ada ingat nombor 2. Okey, so kena berus gigi 2 kali sehari dalam masa 2 minit. So maknanya bukan berus gigi 30 saat dah selesai dah. Itu tak boleh. Kena berus gigi dengan baik. Berus gigi yang baik adalah selama 2 minit. Ya. So bila kita rasa dah lama tu, maksud kita akan sampailah kawasan-kawasan yang kita tak sampai. Kalau kita berus gigi 10 saat je, biasanya tak bersih lah. So berus gigi 2 kali sehari selama 2 minit dan berjumpa dengan doktor 2 kali setahun.